Apalah saya bebel tak lupa, nak ni. Lupa nak on mic, tak cakap lah. Okay. So harap semua dah install. Kalau boleh seperti katakan, buka dua devices, satu untuk lihat, satu untuk hands on. Okay. Dan buka Adobe Photoshop masing-masing. Okay, so boleh mula. Masing-masing dah buka. Okay, kalau saya laju sangat, beritahu So, pada yang dah mahir menggunakan Photoshop tu, tengok je lah. So, inilah dia perisian Photoshop. Dan standard pada semua perisian mesti ada menu di bahagian atas. Okay, macam Words dan sebagainya, dan ada tools juga kan di bahagian bawah menu. So, kalau standard, inilah dia. Sekejap, saya tepikan. Okay. Kosong saja. Ini belum buka apa-apa file. Ini saya nak tunjukkan. Sebelah kiri ni. Ini adalah alatan yang boleh digunakan untuk copy paste, nak masukkan teks, nak besarkan, nak ambil contoh warna dan sebagainya. Okay, dan kita boleh ada nak panah tu boleh secara macam ni, ataupun dua baris, sebaris ataupun dua baris. Okay, ada masing-masing. Dan sebelah kanan skrin kita panggil panel. Okay, panel yang membantu kita lah. Ada panel layers, ada path, channel, dan mungkin ada yang tak sama dengan saya, jangan risau. So, mana-mana yang tak ada nak dikeluarkan kat sini, pergi Windows, pilihlah apa yang nak dipaparkan. Okay, dan sampailah to preset timeline. Timeline ni lebih sebenarnya Adobe Photoshop ni boleh buat animation tapi dalam ini saya tak tunjuk lah. Okay, ini feature-features baru. Siapa yang pakai versi yang lama-lama sikit mungkin tak ada 3D. Itu yang saya katakan, features dia berbeza sikit lah. Tapi konsep yang saya nak ajar semuanya sama. So seperti saya katakan, kat sinilah menu-menunya. Nak buka file baru, nak buka file yang lama, kemudian dan sebagainya lah. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Maksudnya yang warna grey atau dim color ni dia tak aktif lah. Maksudnya tak boleh guna. Bukan tak boleh guna. Fungsi dia tak berfungsi lagi sebab inilah macam nak tutup. Sebab tak ada window kita nak tutup. So dia dim lah, maksudnya dia warna grey. Okay, sama juga yang lain. Okay, dan boleh pindahkan. Misal kata tak nak tukar dekat sebelah sini pun boleh. Okay. Boleh dimasukkan sebelah kanan. Okay, nak clearkan sebelah kiri. Nak gunakan semua sebelah kanan. Okay, boleh. Boleh pindah-pindahkan dan boleh tutup. Bila tertutup, boleh keluarkan balik dekat sini. Contohnya panel colors. Okay, ni ada keluar dan boleh tutup balik lah. Okay. Kalau ada nak tanya, boleh dipersilakan ruangan chat ataupun terus cakap ya. Okay, mula-mula. Buka file. Okay, so kalau nak buka just open, tapi kalau kita nak buat file baru, new lah, sama juga macam Word, PowerPoint dan sebagainya, ataupun nak buka gambar yang sebelum ni. Okay, ini projek ataupun gambar yang saya buka sebelum ini. Suara saya okey tak? Okey, kalau kita nak buka
File baru just control new ataupun file new. Nak shortcut key boleh, control new. Control N. Okay, boleh lihat shortcut di sini ataupun nak buka control O. Hanya selalu dah biasa gunakan cepat je tangan nak buka. Control N. Okay, control N. Cuba buka. Okay, ini interface yang baru. Dah disediakan size dia. Kalau yang lama dia kotak dia lebih kecil kalau siapa yang pakai lama. Tapi konsep dia sama saja. Okey, dekat sinilah seperti saya katakan awal-awal tadi berkaitan dengan dalam sesi kuliah tadi. So kat sinilah kita boleh tentukan size file, boleh pilih bentuk pixel, unit dia, inci, point dan pikas. Selalunya kita guna ni je lah. Empat ni point dengan pikas ni jarang kita gunakan sebab kita tak familiar dengan apa itu point atau itu pikas. Okay. Dan seperti saya katakan juga, di sini dah sediakan custom 300 dpi, custom size ni pixel ini dalam cm. Okay, ini dalam milimeter, ini dalam 300 pixel. Okay, dan 200 ppi. Okay, jika kita nak gunakan yang sedia ada, just boleh typekan terus dekat sini. Okay, so ini size A4. Okay, menegak dan boleh bentuk vertical. Dia terbaliklah. Bergantunglah size file kita nak buat dia melintang ke ataupun menegak. Okay, ini cerita dulu benda-benda. Okay, benda yang dah di save. Kalau di save, bentuk yang berfoto. Okay, dah ada. Okay, kat situ ada ni. Kalau yang lama tak ada versi-versi sebelum ni. Tak ada. Okay, bentuk nak print. Bentuk letter, legal, tabloid, A4, A6. A5, A3, B5, B4, B3 dah siap dah. Kita just pilih saja. Bentuk art illustration. Nak buat memang khas untuk web. Dah ada lah. Khas untuk kita nak buat application nanti. Grafik ni kita nak masukkan dalam web application. Pun dah ada. Bentuk grafik ni kita nak masukkan dalam filem, dalam video pun dah ada template dia. Okay. Okay, so itu kelebihan yang baru lah. Kalau yang lama punya tak ada. Kalau yang siapa yang gunakan CS, tak ada benda-benda ni. Ini sisi keratas. Kemudian lagi. Okay, itu dari segi dokumen. Kat atas ni boleh terus namakan file kita. Okay, contohnya nak buat poster. Terus boleh namakan. Pun boleh. Nak biarkan untitled pun boleh. Okay, kemudian ni. Resolusi ataupun resolution. Okay, dan dia ada dua pilihan. Pixel dan cm. Pixel dalam inci. Tapi selalunya kita akan lebih merujuk kepada bentuk inci. Bukan sentimeter. Sentimeter pada lagi besar. Lagi kecil daripada inci. So maksudnya ada 300 dot dalam 1 inci. Ni kat sini lah kita setting. Tujuan kita nak buat file ni untuk apa? Kalau untuk laman web saja, untuk dipaparkan laman web, kita letak 72. Kalau untuk printing in-house, printing kat rumah saja, letaklah 100, 150. Tapi kalau untuk tujuan memang nak printing dekat luar, better pilih 300. Ataupun gambar image yang kita gunakan tu untuk kita jual orang gunakan. Untuk tujuan printing, itu terpulanglah tak tahu apa tujuan, tapi kita nak jual kepada orang lain. So letak 300. Okey, kemudian color mode. Ni color mode lah. Bitmap
grayscale, RGB, CMYK, lab color. So sama jugalah, saya jarang gunakan lab color. Lab color ni special color, itu nanti lebih advance lah. Grayscale berbentuk grey, bitmap hitam putih, dan CMYK seperti katakan, kalau untuk tujuan paparan pada skrin saja boleh pilih CMYK RGB, tapi memang kalau tujuannya untuk printing, pilihlah CMYK. Okay, kemudian ini ada dua pilihan, 8 bit dengan 16 bit kedalaman. Okay, standard dia, default dia 8 bit. Okay, lagi besar kita pilih 16 bit, lagi besar file kita. Okay, so itu selalunya saya guna stick saja 8 bit pun masih okey. Okay, kemudian ada pilihan pula background color. Kalau dulu dia letak bahagian bawah, background color. Bila kita buka dokumen baru, kita nak background tu warna apa? Okay, transparent. Okay, kalau transparent, contohnya kita nak buat file PNG. Automatic belakang tu tak ada warna kalau kita save sebagai PNG. Background color, black or white. Background color kita boleh pilih warna lah. Klik saja buat tu. Okay, kita memang nak buat latar belakang berwarna maroon. Ini custom lah. Tapi kalau memang nak putih saja, so first layer kita akan berwarna putih. Okey, kemudian yang lain tak perlu nak ni. Ini default dia, don't color merge. Maksudnya tak ada merge mana-mana. So ini lebih kepada setting kalau kat Jepun dan sebagainya, US. Okey, so ini tak payah kacau, tak penting. Ataupun kita tak terlibat, memang tak gunakan. Okay, ini square pixel, ini lebih kepada video lah. Nanti kalau setting gambar kita nak untuk tujuan video. Okay, so selalunya kita letak untuk grafik statik, just ni. Kemudian bahagian bawah tu ada kita. Okay, so bila bisa kata saya nak buat, ni bentuk A4, bentuk melintang. Okay, kemudian klik create. Okay, tunggu kejap. Okay, inilah dia size file kita. Okay. So, di bahagian atas ni dia ada indikator unit. So, boleh tukar bentuk pixel. Kalau bentuk pixel lebih kurang berapa? 3,000, lebih 3,400 pixel. Okay, nak zoom in. Okay, nak zoom in, control positif. 3,500. Okay, dan boleh tukar unit dia cm. Kalau cm 29.2. Tepat. Kalau bahagian bawah 21. Okay. Dia dah boleh ubah-ubah macam mana saya nak gunakan. Out, control, negatif. Memudahkan kita bekerja dekat Photoshop. Sekejap kita nak tengok dengan detail, dekat-dekat. Okay, biasakan diri. Control negatif, zoom out. Control positif, zoom in. Okay, ingat ni. Kita pilih white background. Okay, saya tunjuk lagi beza dia. Kalau new file, saya pilih transparent. Tengok. Create. Tengok. Dia berwarna, berkotak grey dan putih. So, ini transparent. Okay, kalau saya masukkan gambar, belakang tu kosong lah. Transparent. Ini solid warna. So, macam mana nak masukkan gambar ke file kita? Okay. Cara nak masukkan gambar, just gambar tersebut. Carilah ke dari mana yang awak simpan. Gambar contoh latihan asasnya.
Kemudian buka lah beberapa gambar ini. Gambar ini akan file yang kita ambil daripada gunakan Nikon tadi, dia akan format file, nama file setiap gambar format dia adalah JPEG. Raw data dia JPEG. Dia buka satu gambar, saya tak tahu gambar apa. Okey, gambar apa? Kita tahu apa ni? Lampu Cina Okey, ada beberapa jenis cara untuk memasukkan gambar. Satu cara kita boleh, ni first tool ni. Ni nama dia move tool. Okey, shortcut dia tekan V saja. Kalau nak tukarkan daripada misalnya kata tengah tengah mode eyedropper ni, kita nak pergi ke tool tu tak payahlah ke sini, tu tekan V saja, automatic dia pergi ke sini. So cara satu, just tarik saja. Okey, kecilkan minimal tingkap gambar tersebut. Klik gambar tu, jangan lepas, tarik. Tengok bawah cursor tu dah ada tanda plus. Okey, automatic gambar yang kita gambar pokok ni dah masuk ke dalam. Tengok gambar saiz besar. Okey. So ini digunakan, first tool ni digunakan untuk mengubah kedudukan gambar tu. Dan juga kena pasti, okey. Konsep Photoshop ni penting. Layer. Tengok. Bila saya masukkan, kita buat create baru, inilah background tadi putih, dan bila saya masukkan gambar baru, dia akan create automatic satu layer baru. Okey, dan boleh namakan untuk tujuan memudahkan kita menguruskan file-file dalam projek kita. So, nak tukarkan, double klik saja dan boleh tukarkanlah nama yang sesuai. Okey, misal kata mengganggu, kalau kita banyak sangat layer nak mengganggu, kita boleh tutup. Okey, ini konsep layer. Saya buka satu gambar yang lain. Okey, konsep layer saya nak tunjukkan. Okey, sama juga drag and drop. Saya sembunyikan dulu. Okey, tengok mana projek kita, poster, tengok. Lihat konsep layer. Layer yang berada di atas akan menutup layer yang berada di bawah. Okey, nak tukar kedudukannya senang saja, just tarik ke bawah. Tengok. Tengok saya tarik dan ada warna biru di bawah layer saya tu. So maksudnya saya pindahkan layer yang kedua ni, layer yang baru gambar budak ni ke bawah. Tengok, dia dah tutup. So itu konsep layer. Okey, kita dah belajar konsep layer dan kita dah belajar macam mana nak masukkan satu gambar. Satu tadi cara drag and drop. Satu cara lagi, pilih keseluruhan gambar tersebut, pergi kepada select dan select all atau control A. Dan bila kita klik ni, tengok ada garisan titik-titik di keseluruhan gambar tu. Kita boleh just edit, copy dan edit, paste dekat dokumen kita. So itu cara kedua. Satu drag and drop, satu kita copy and paste. Dan lihat bila kita masukkan gambar je, automatic dia akan create layer baru. Okey, dan misal kata saya tunjuk saya kecilkan gambar ni. Sekejap saya pindahkan sikit. Okey, bisa kata saya nak, apa tadi saya nak buat? Saya pun lupa dah. Okey, gambar yang ni saya nak pindahkan ke depan balik. So, just drag ke atas lah. Tengok gambar tu dah muncul. Okey, dan konsep layer bila nak pindahkan gambar ni,
Tapi kenapa gambar ni yang bergerak? Ini disebabkan anda sedang aktif layer yang ni. Kalau nak pindahkan gambar ni, sama ada kalau kita dah tahu layer tu, kita just klik layer tu, tengok dah pindah. Ataupun kita nak pindahkan ni, klik kanan, kalau bisa kata banyak sangat layer, just klik kanan tu dan boleh pilih layer mana yang bertindihan atau lapisan mana yang bertindihan dekat sini. Contoh layer 1, baru boleh kita pindahkan. Okey. Sebab dia kena tahu layer mana yang nak dipindahkan atau digerakkan. Boleh. Copy paste. Okay, itu cara untuk memasukkan gambar kepada projek kita. Cara seterusnya untuk copy paste. Satu tadi kita nak keseluruhan gambar. Satu lagi bila kita nak sebahagian gambar saja. Okay, so cara dia gunakan yang kedua ni. Okay, rectangle tool. Rectangle marquee tool. So kita boleh pilih kawasan mana gambar yang kita nak. Saya nak contohnya nak ambil kat budak ni saja. So saya pilih kawasan yang mana nak. Copy, Ctrl C, ingat tadi. Ya, ini biasa sama standard kepada semua perisian. Copy, Ctrl C. File kita edit, Ctrl V. So gambar budak ni saja yang ada. Okay, so cara untuk memasukkan gambar. Okey, dah lihat. Sekejap. Pindahkan. Pindahkan. Okey, so kat tengok, lihat. Setiap tool ni di bahagian bawah tu ada anak panah kecil. So klik lama sikit, dia akan keluar pilihan yang lain. Okay, tadi rectangle tu berwarna segi 4. So kita boleh juga pilih berwarna elliptical marquee tu, maksud bentuk bulat. Okay, contoh saya nak gambar budak pula. Boleh buat bentuk bulat. Okay, sama juga copy, Ctrl C, pergi file kita, Ctrl. Okay, nak pindahkan kena ingat jangan tengah aktif marquee tu ni nak pindahkan tak boleh. So kena pergi klik move tu ni baru boleh pindahkan. Okay, tips. Nak dapatkan bentuk bulatan yang sempurna bila kita nak buat gunakan marquee tool ni. Tipsnya, tekan butang shift tanpa lepas baru buat bulatan. Tengok, bulatan dia memang bulatan yang sempurna. Copy paste. So dapat bulatan yang sempurna. Okay, dan kelebihan versi terbaru ni tengok. Bila saya ubah kedudukan, tengok dia boleh samakan. Maksudnya gambar yang saya tengah gerakkan ni sama dengan gambar yang belakang tu. Dia ada tanda ni. Maksudnya dia tengah betul-betul center kiri dan kanan. Kalau saya letak ke bawah sikit, dia ada keluar center di bahagian antara atas dan bawah. Tu, ni tengah atau bawah, atas atas dan bawah. Tengok, ini betul-betul tengah kiri dan kanan. Ini kelebihan yang barulah. Okey, ada masalah dua tools ni? Okey, seterusnya. Ni seperti katakan, kalau nak tukar 4 segi, bagi tekan lama sikit pada anak panah kecil di bahagian bawah tu. Okey, seterusnya lasso tool. Okey, dah ada pilihan, 3 pilihan. Lasso tool, polygonal lasso tool dan magnetic lasso tool. Okey, ini untuk tujuannya untuk freehand selection. Memilih kawasan juga. Macam ni, memilih kawasan juga. Tapi bentuk geometri. Ini boleh pilih bentuk, sesuatu bentuk mengikut tangan kita. Kalau tangan tak bendung, memang susah lah.
Okay, contohnya saya nak pilih buah ni saja. So saya akan tarik sikit-sikit. Ni kena profesional lah. Ni saya pun sengit tengok. Ni untuk memilih juga. Okay, dan bila dah selesai tengok dia ada tanda, maksudnya ada selection, sedang kita buat, copy, pergi kepada file kita, paste. Okay, dan kita nak gerakkan. Inilah. Okay, itu teknik lasso tool. Kalau kita kena, mungkin nak menghilangkan ni, klik ni saja dan klik mana-mana luar kawasan tu dan dia akan hilang lah. So itu lasso tool. Kena tangan bedung. Tangan yang tak bedung masa kecil boleh pilih yang polygonal. Maksudnya kita boleh klik, lepas sikit-sikit. So kita akan dapat shape yang lebih cantik lah. Okay, ini yang amatur Saya nak bandingkan dengan penggunaan dengan lasso tool tadi. Petang ni kita belajar tool saja. Saya mahir dalam penggunaan tool. Jangan double click double click dia akan cantum automatik dengan first point yang kita klik tadi tu. Okay? Klik sikit, sekali klik jangan double klik. Dan bila nak bercantum antara tu tengok di bahagian bawah tu ada tanda kosong. Maksudnya dah bercantum point pertama dan point terakhir. Kemudian copy, kita paste. Tengok beza dia antara lasso tools dengan polygonal lasso tool. Sebab kita boleh kontrol. Memang tadi gambar ni, okey, saya hilangkan. Lepas satu lagi, bahagian bawah. Ini magnetic lasso tool. Ni lagi senang, klik sekali, tarik je. Automatik dia letakkan pilihan kat mana kawasan yang hendak dipilih lah. Ni tak bedung pun tak apa. Tarik saja. Tapi janganlah tarik terlalu jauh. Nanti dia akan automatik dia akan pilih. Tengok. Copy. Paste. So ini beza dia ketiga-tiga tools. Ni lasso tools. Ini polygonal. Dan ini magnetic. Maksudnya dia akan automatik select untuk kita. Okey, dan selanjutnya seperti saya katakan tadi, so selalunya saya akan keluarkan, memang saya akan nampakkan layer ni supaya kita tahu. So nak buang senang saja, terus drag mana gambar yang kita nak buang ke tong sampah. Okey, itu cara nak buang. Tak jadi, boleh Ctrl Z. Okey. Ctrl Z, undo lah. Okey, seterusnya. Yang ni apa? Ini magic wand. Ni pun sama juga. Untuk memilih, mana gambar tadi? Saya buang dulu. Memilih, tapi dia akan pilih warna yang sama kat mana kita klik yang first tu. Tengok. Okay, kalau untuk warna-warna organik ni agak susah sikit. Sebab dia ada tone warna. Kalau bentuk gambar yang solid, image yang solid, boleh gunakan. Inilah teknik magic wand ni.
Okay, dan ada juga quick selection tool. Ni lagi mudah sikit berbanding lasso tool tadi. So kita pilih ni dan kita boleh besarkan saiz dia. Dan ni contohnya saiz ni. Tengok saya punya kecil bulatan dia. Dan saya boleh besarkan bulatan dia kat atas ni. Ini option yang dia akan bertukar bila kita pilih tools. Okay, ni sekarang quick selection tu bila saya terklik ni tengok atas ni option dia berubah. Okay, saya besarkan. Tengok bulatan saya besar. So bila bulatan besar saya boleh pilih. Tu senang sikit nak pilih. Tengok dia bila pilih dia ada tanda plus kat atas. Okay, lagi senang. Copy dan paste. So pandai-pandailah nak gunakan yang mana satu yang sesuai. Dan tengok jenis gambar yang kita nak copy paste. Okey, dan kat sini kita boleh padam dan tak nak tengok mengganggu kita nak buat design dan sebagainya, boleh tutup lah. Okey. So ini ada pilihan lagi dan magic wand tadi dan selected subject. Saya tak pergi detail sebenarnya ada lagi option-option lain. Okey, ini untuk crop sama dekat PowerPoint dekat Microsoft Word bila kita nak crop. Tapi crop ni size file kita tadi A4 akan kurang lah. Akan kurang lah. So jadi kecil. Ni tarik saja. Saya kata saya nak ambil gambar. Ni. Ini crop. Dan bila okey saja tekan enter ataupun tanda right di bahagian atas. Kalau tak jadi tanda pangkar ni. So dia akan crop. Okay, to crop. Dan kemudian ada lagi lah yang lain. Saya tak tunjuk lagi yang detail. So, selalunya jarang kita gunakan. Yang ini frame toolkit. Ini benda baru. Saya pun tak pernah pakai. Oh, dia buat frame secara automatik bahagian bawah ni. So, saya tak tunjuk tu lah. Ini eyedropper. Eyedropper bila kita nak pilih, misal kata kita nak buat teks berwarna hijau. So, lihat bahagian depan ni. Okey, kat bahagian bawah ni, nampak ni ada kotak kotak hijau dan kotak putih. Maksudnya kotak hijau adalah untuk foreground, kotak putih tu untuk background. So, bila saya nak tukar warna hijau ni kepada warna hijau buah ni. So, lihat berubah. So, itu untuk memilih warna. Okay, dan bawah dia ada untuk pilihan lain. So, secara asasnya saya tunjuk yang ni. Ini tengok, dia ada contoh sekali. Kalau yang versi lama tak ada. Ini untuk spot healing brush tu lah. Ini nak tunjuk hilang, nak buang jerawat, nak buang jeragat. Oh, nampak flawless je semua gambar. Inilah fungsi dia. Okay, dan ada lagi fungsi-fungsi lain nanti secara tidak langsung untuk sesi latihan seru saya akan tunjukkan. Patch tool ni apa, healing brush ni apa. Ada tak gambar? Tak adalah gambar yang boleh ubah sedikit lah. So boleh cuba. Dan seperti saya ingatkan, kalau nak edit gambar budak ni, mesti aktif layer ni supaya kita boleh adjust gambar budak ni. Contohnya healing tool ni, cuba lihat, tengok. Tengok hilang kedutan dia tu. Tengok nampak ada kedutan kan? Saya buat macam ni, ini tengok hilang kedutan dia sedikit. Itu healing tool. Kemudian brush tool. Brush tool sama juga, boleh pilih jenis brush, boleh pilih jenis size brush. Okay, dan boleh install, boleh tambah lagi jenis-jenis brush. Contohnya ni, so boleh besarkan. Okay, dan jika aktif dekat sini, maksudnya saya akan
Okey, sudah saya tukar warna supaya nampak. Saya tak boleh nampak kat menu kat atas ni sebab apa? Okey, dah hilang. Okey, dan kat sini boleh 100. Ini kalau solid, maksudnya ini brush ni blur di sebelah tepi dia. Tengok. Kalau pilih yang solid, di solid lah. Okay, beza dia. Kemudian boleh tukar dia punya opacity, flow dan sebagainya kat bahagian atas. Ini stamp tool. Kalau kita nak buat, okey, kita nak copy mata budak ni menjadi 2 ataupun hidung dan sebagainya, sama juga kita boleh adjust ataupun tukar saiz ni supaya besar sikit. Tekan ke kunci alternate. Okey. ALT tu tekan dan lihat cursor saya berubah menjadi target. Maksudnya saya target mata budak ni dan saya tukar ke sini, tengok budak ni dah ada 3 mata. Okay, itu fungsi stamp tool. Okay, sama juga di bahagian bawah tu ada juga pilihan-pilihan lain untuk copy pattern dan sebagainya. Ini untuk history brush tu sama fungsi dia, tak guna sangat. And then ini blur tool untuk blurkan gambar, sama juga ada pilihan brush dan bila klik ni tengok dia jadi blur dah, tak nampak sangat dan boleh naikkan 100%. Tengok blur, jadi blur So kemudian dash tool untuk menaikkan warna. Okay, sama juga boleh adjust size. Tengok dia jadi terang, gambar menjadi lebih. Tengok. Kemudian pen tool lah. Ni yang profesional. Fungsi dia sama macam tadi ni. Polygonal. Tapi polygonal ni kalau kita nak memilih bentuk geometrik. Tapi pen tool ni lebih kepada bentuk yang organik. Contohnya tangan ni saja saya nak pilih. Saya just demo je sebab nak guna ni kena ada kemahiran tinggi lah. Okay, saya buat laluan dulu, path dulu. Okay, tangannya. Ini kita boleh kontrol. Misal kata masa kita nak kita buat laluan ni ada yang salah, ada yang tak betul dan sebagainya. Okay, ni laluan yang first kita buat. Dan boleh zoom, tengok betul-betul tak apa kawasan yang kita nak. Salah kita ubah keduduk. Nak ubah, kita klik, ubah. Dan kita boleh adjust. Ni profesional yang saya gunakan. Ni jenuh masa kerja kat advertising tu. Saya katakan, saya nak gantikan mozaik kepada mozaik yang design yang baru. So betulkan lah. Pergi kepada window, pergi kepada path, layer path, dah ada keluar ni. So perhatikan. Okay, ni path. Ni kena klik sini dulu. Maksudnya jadikan laluan tu kepada seleksi atau selection. Okay, tengok. Bila saya tukar tu, saya boleh copy. Kemudian, saya paste balik kat situ. Dan lihat saya gerakkan, tengok dah ada gambar tangan saya copy paste saja. Okey, kemudian mana tadi? Ni tadi, ni untuk teks lah. Kita nak tambah teks kepada projek kita. Okey, klik teks. Okey, klik. Automatic. Lihat dekat layer, ada satu layer teks, tak ada nama lagi sebab kita tak type kan. Okey, ini saya pun
community. Okay, so lihat nama dia akan berubah nanti bila saya tekan on the right. Okay, nak ubah tengok. Layer tu secara automatik akan ikut apa yang kita type dekat sini dan warna teks tu akan mengikut warna foreground yang kita pilih ni. Kalau nak ubah sama macam words, double click. Okay, double click teks tu dan tukarkan ke atas ni ataupun tukar kat sini boleh. Mana-mana boleh. Okay, tengok dah tukar warna. Okey, kemudian ini digunakan untuk tadilah yang saya tukarkan bentuk selection path tadi tu. Okey, kalau yang bentuk ni ini digunakan untuk berkaitan dengan pen tools tadi ni. Kemudian ini kalau kita nak buat objek pada projek kita dan ini untuk ubah kedudukan. Okey. Tapi kadang-kadang leceh. Sekarang kita tengah aktif gunakan pen tool. Lepas tu tengah zoom out. Contohnya tengah zoom in. Contoh So bila saya nak gerakkan ni takkan nak pergi sini. Lepas tu patah balik dekat pen. Leceh. So shortcut dia space bar. Tekan space bar boleh ubah kedudukan dia. Senang kita nak bekerja. Okay, space bar. Kemudian ini zoom ni untuk zoom in, zoom out. Okay, di tanda plus maksudnya zoom in, tekan alternate di zoom out. Okay, ataupun tekan control positif, control negatif. Okay, yang ini tak gunakan sangat. So ini misalnya kata nak tukarkan background color kepada warna lain. Just double click, tukarlah warna dia. Nak tukarkan warna ke depan ke belakang, just klik depan belakang. Okey, so itu asas penggunaan tools dan penggunaan konsep layer tu apa? Doktor? Ya. Yeah. Maknanya dalam banyak-banyak selection tool tu yang paling smooth, yang untuk paling detail sekali yang pen tu je lah. Pen lah yang paling. Ya. Kalau yang bentuk nak memilih objek berbentuk organik. Yang profesional pun memang guna pen. Okay, kalau guna ni, ni kena tangan bedung betul. Polygon ni boleh tapi bentuk kena, mesti contoh kalau buah ni, kena klik sikit-sikit lah. Tengok. Leceh. Leceh sangat. Dan kita tak tengok apa yang kita pilih tu. Sebab dia punya line tegak-tegak. Okay. Kalau yang pen ni, kelebihan dia, bila kita klik, tengok saya klik, sorry, saya dah klik. Saya klik, first point, lepas tu second point, tengok, saya boleh adjust lengkupkan dia dan kawasan mana yang saya nak pilih. Itu kelebihan pen tool. Tapi ini praktis lah. Kemudian kita boleh matikan pointnya. Misalnya kata situ tak ada lengkupkan. Boleh. Kemudian itulah. So bentuk organik memang kena gunakan pen. Kalau latar belakang solid, misalnya kata latar belakang putih, senang je. Pilih latar belakang, lepas tu reversekan selection. Itu pun boleh juga. Tengok keadaan gambar yang kita nak. Okey, lagi? Ada nak tanya? Jangan risau, esok saya tunjukkan lagi yang lain. Kaedah yang lain. Tapi untuk tekan lepas kan? Tekan apa? Yang tadi yang apa ya? Yang mana? Lepas dah pergi second point, kita lepas tu kita nak pergi yang point bawah lagi, ketiga, keempat tu cuma lepas tarik itu je kan? Apa pen tu tadi ke? Gambar ni datang belok kan? Boleh curve kan? Tapi untuk second point, lepas tu ke bawah tu kita tarik
Okay. Okay, Faham first kot. point. Okay. Boleh ni. First point ni, saya klik first point kan. Second point. Third point. Ikutlah kita. Sampai nanti akhirnya kena bertemu balik yang first ni. Sampai gambar ada bawah pen tu ada warna simbol bulat. Okay. Lepas tu ikut ni lengkungan kita macam mana. Alright. Okey, lengkungan kita contohnya lah. Yang contoh misal kata lebih kurang je. Okey. Mesti bertemu point pertama. Lepas tu pergi pada path. Pilih path. Load path as selection ni. Maksudnya apa yang kita pilih tu laluan kita buat. Yang mula buat laluan. Laluan tu kita nak convert kepada bentuk selection. Klik sini. Dan bila dah bintik-bintik tu kita boleh copy paste. Okay. Pilih tu Okay. Itu first kita buat laluan path. Pergi panel path. Load path as selection. Alright. Okay doktor. Terima kasih. Right. Okay. So boleh try practice. So mahirkan penggunaan tools dan fahami konsep layer ni. Okey, misal kata saya dah buat selection. Tapi bila saya copy. Tengok dia, kalau yang lama dia tak akan beritahu. Kalau yang versi latest ni dia akan beritahu. Kawasan yang kau pilih tu bukan layer yang kau nak pilih. So kena pastikan. Layer tu barulah kita copy, baru kita paste. Dan bila paste, mana tak ada pun. Bila kelebihan Photoshop ni, bila kita paste, dia akan paste kat mana kita copy. So, gunakan tu, pindahkan sedikit lah. Maksudnya dia akan copy kat tempat atas. So, tak nampak dia copy kat mana. Okay?